Seni bina dalam tamadun Rom. Seni bina yang pertama adalah Kolosium. Kolosium merupakan binaan yang melambangkan keagungan tamadun Rom. Kolosium mempunyai ketinggian mencapai 50 meter panjang, lebar 156 meter dan luas keseluruhan bangunan kira-kira 2.5 hektar. Apakah pula fungsi Kolosium ini? Kolosium merupakan tempat mengadakan persembahan dan juga pertandingan saiz besar seperti acara gladiator. Bangunan seterusnya merupakan Pantheon. Pantheon merupakan binaan berkubah yang terbesar di dunia dan juga digunakan sebagai tempat penyembahan dewa-dewi masyarakat Rom. Pantheon pada awalnya dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa pada tahun 207 sebelum Masihi, namun musnah dalam kebakaran pada 80 Masihi. Dan bangunan ini dibangunkan semula oleh Maharaja Hadrian pada 125 Masihi. Bangunan ini dibina dengan mengambil gaya binaan zaman Yunani, terutama di bahagian hadapan yang mempunyai tiang yang kukuh. Atapnya merupakan kubah bersaiz besar dengan diameter 43 meter. Puncak Pantheon mempunyai ruang terbuka yang dikenali sebagai oculus, yang membolehkan cahaya masuk menyinari ruangan binaan ini. Binaan seterusnya ialah amphitheater, yang merupakan sebuah kolosium mini atau sebuah gelanggang terbuka yang digunakan untuk membuat persembahan seni, pertunjukan, dan gladiator. Amphitheater ini berbentuk lingkaran. Antara amphitheater yang terkenal termasuklah amphitheater di El Jem, Tunisia, yang memuatkan kira-kira 16,000 orang, dan di Arles, Perancis, yang memuatkan seramai 20,000 orang. Kewujudan amphitheater ini sebagai bukti nyata tentang pengaruh dan cara hidup masyarakat zaman ini yang menggemari aktiviti di luar rumah. Seterusnya, aqueduct yang melambangkan teknologi dan kejuruteraan Rom. Ia berfungsi membekalkan air ke rumah kediaman di sekitar bandar dalam empayar Rom dan juga menyalurkan air ke tempat mandi awam dan binaan-binaan utama di Rom, termasuklah ke Kolosium sewaktu acara gladiator diadakan. Aqueduct yang pertama dibina di Aqua Appia pada tahun 312 sebelum Masihi. Marcus Agrippa merupakan antara jurutera Rom yang bertanggungjawab membina aqueduct seperti Aqua Virgo yang dibina pada 19 sebelum Masihi. Aqueduct yang termasyhur ialah Pont du Gard di Perancis yang mempunyai 3 tingkat. Jalan raya di Rom mula dibina pada tahun 500 sebelum Masihi dengan tujuan menghubungkan bandar utama bagi memudahkan pergerakan tentera serta sebagai sistem pengangkutan. Oleh kerana matlamat asasnya adalah untuk kegunaan tentera, maka jalan raya ini dibina secara berlapis-lapis dengan menggunakan batu besar, batu kecil dan batu kerikil supaya tahan dan kuat menahan beban serta pergerakan pasukan tentera. Terdapat batu tanda bagi menunjukkan jarak satu kawasan dengan kawasan yang lain. Di tepi jalan raya ini dibina longkang bagi mengalirkan air agar tidak bertakung di atas jalan raya. Tembok pertahanan di Rom bertujuan melindungi masyarakat tamadun ini daripada serangan musuh. Ia merupakan pemisah antara kawasan yang terletak di bawah kekuasaan Rom dengan kawasan yang bukan wilayah Rom.
Seni bina membina tembok ini bermula pada 100 Masihi menggunakan batu yang disusun memanjang serta mencapai ketinggian sehingga 5 meter. Terdapat beberapa kubu kecil yang dikenali sebagai mile castle dalam jarak sebatu setiap satu. Kubu kecil ini menempatkan tentera yang mengawal tembok tersebut. Antara tembok yang terkenal ialah tembok Hadrian di Britain yang dibina pada 122 Masihi oleh Maharaja Hadrian. Panjang tembok ini ialah 117 km dan setinggi 5 meter. Seterusnya, tempat mandi awam. Bagi masyarakat Rom, mandi itu sangat penting. Tahu tak kenapa? Ianya penting kerana merupakan untuk kebersihan, kesihatan dan melambangkan kehidupan masyarakatnya yang bertamadun. Okey, ada apa pula di sini? Terdapat pelbagai kemudahan termasuklah tandas, ruang mandi, ruang untuk mengurut, perpustakaan, bilik berehat dan bersenam. Ruang mandi mempunyai bahagian yang berasingan iaitu tempat mandi air panas, sejuk, suam serta beruap. Antara tempat mandi awam yang terkenal termasuklah Caracalla di Rom yang didirikan pada abad ketiga Masihi oleh Maharaja Caracalla.